Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam rancangan Apa Ada di Sebalik Nama di keluaran minggu ini. Di episod yang lalu, kami telah berkesempatan membawa Auda berkunjung ke Kampung Menunggul dan juga mendaki Bukit Batu Bujang Pahang. Dan di sana dikenali sebagai sebuah bukit yang mempunyai legenda dan ada daya tarikan untuk para pelancong. Seperti biasanya, Auda bersama dengan saya, Siti Ramizah binti Haji Muhammad Ali dari awal hinggalah ke akhir rancangan ini nanti. Untuk keluaran minggu ini, kami akan membawa Auda semua untuk berkunjung ke sebuah kampung yang bersempadan dengan Kampung Mata-Mata dan juga akan mendaki sebuah bukit yang kini menjadi daya tarikan ataupun tempat oleh para hikers untuk melakukan aktiviti riadah mereka. Mula berkhidmat sebagai pemangku ketua kampung pada 1 Jun 2020 dan beliau adalah ketua kampung pertama bagi kawasan kampung Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Katuk B. Dari 3 kawasan yang ada di STKJ Katuk B ini, jumlah penduduk adalah dalam anggaran 7,160 orang, terdiri daripada pelbagai bangsa dan puak. Dengan latar belakang penduduk yang berbeza menjadikan kampung Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Katuk B mempunyai kemahiran yang tersendiri. Alhamdulillah, dari segi kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan boleh dikatakan mencukupi. Kalau dari segi elektrik dan air, elektriknya semua sekali prepaid, dia mesti dibeli tu. Air pun bersih, bersih alhamdulillah. And then kalau dari segi kemudahan internet, jalurnya masa ni bertukar sudah daripada copper ke fiber optik bermula 2018. Jadinya internetnya boleh dikatakan lebih cepatlah masa ni berbanding dengan mula-mulanya ada di sini ni. Dari segi tarikan pelancong, masa ni dikenal pasti yang rajin memang dilawati oleh orang adalah trek yang menuju ke Bukit Silat dan juga Bukit Lugam, yang sebenarnya bukan Katuk punya tu di Jangsak, tapi treknya menuju ke bukit-bukit tersebut dan juga wasai-wasai yang ada di sepanjang perjalanan itu boleh alhamdulillah jadi tarikan masa ni. Jadi insya-Allah dalam masa akan datang akan diusahakan selepas tubuhnya MPK sekarang untuk supaya dia lebih menjadi tarikan diperbisaikan. Jadi biar komplit, macam jalan-jalannya keluar, jalan-jalan keselamatan di tempat itu. Dan yang kedua, tempat ini dia boleh dikatakan popular untuk pemain-pemain kikik. Jadinya masa ini diorang ada bermain juga di sini, disediakan tempat. Jadi insya-Allah kalau sekiranya dapat diusahakan juga untuk ditetapkan sebagai tempat khas untuk pemain-pemain kikik ini, jadi dapat diorang dijadikan tarikan untuk pelancong. Kalau akan ke Brunei nya mana orang main kikik di Katuknya, insya-Allah. Jadi, untuk tidak membuang masa, mari kita teruskan misi pertama kita untuk mendaki puncak Bukit Silat. Untuk sampai ke puncak Bukit Silat ini, kami terpaksa melalui laluan Tanah Kuning. Sebenarnya, tempat laluan ini adalah tempat asal laluan yang berbukit. Tetapi sekarang, tanah di kawasan sini sedang dalam pembangunan. Pada suatu ketika dahulu, Bukit Silat ini adalah laluan utama penduduk Kampung Kilanas, Kampung Jangsak, Kampung Tanjung Bunut, Sengkurung dan Jerudong untuk ke Kampung Tungku dan Kampung Mata-Mata. Di atas bukit ini, dulunya banyak terdapat pokok daun silat yang digunakan untuk membungkus ketupat dan kerana itulah bukit ini diberi nama Bukit Silat.
Bermacam jenis flora dapat ditemui di sini, terutama sekali dengan tumbuhan herba dan ulam pucuk sarang samut dan jenis tumbuhan sumboi-sumboi. Sepanjang laluan menuju puncak Bukit Silat ini ada disediakan tali keselamatan bagi pendaki untuk berpegang sekiranya laluan tersebut licin, memandangkan laluan ini dibuat di lereng bukit. Perjalanan kami menuju puncak Bukit Silat hanya memakan masa 15 minit sahaja. Pemandangan dari puncak ini memanglah cantik, di mana kami dapat melihat rumah-rumah yang ada di sekitar Kampung Jangsal, Kampung Tanjung Bunut dan Kampung Selayun. Okey, sekarang tadi sampai di puncak Bukit Silat. Tahniah. Wah, Auda, akhirnya kami sudah pun sampai untuk mendaki di puncak Bukit Silat. Dulunya, kawasan Bukit Silat ini adalah tempat penduduk kampung bertani dan hasil jualan akan mereka tukar dengan hasil dari kampung lain. Ya, di Gala Bukit Silat dahulu mulanya banyak matap ng daun silat. Ano daun silat ba ano yung buatkan lapat? Ayat ito to. Banyak to dahulu tumbuh di kawasan bukit ito. Sebab ato tayo kanagala Bukit Silat. At yung kutaho to. Kami meneruskan penerokaan kami ke Bukit Lugam, di mana bukit ini adalah banjaran bukit yang terletak di Kampung Katok hingga ke Kampung Jerudong. Sepanjang laluan kami menuju ke Wasai Balik Kinajong ini, terdapat berbagai jenis flora ada di sini. Kami juga berkesempatan untuk mengenali pokok sarang samut yang mana pucuk daunnya boleh dimakan. Begitu saja dengan rasanya yang masam manis dan menurut jurupandu kami, pucuk ulam ini sesuai dimakan dengan sambal belacan. Pucuknya dapat tadi makan untuk tenaga katanya. Tenaga. Dan lagi ibu dia kalau tadi orang ulam untuk ulam. Bercacah sama-sama belacan siapa. Pokok jenis ini memang banyak di sekitar kawasan tanah tinggi. Dan pokok ini mempunyai batang yang kecil dan rendah. Daunnya seakan-akan seperti daun membangan dan warnanya pula kuning kehijauan. Dan di penghujung laluan ini, terdapat laluan lagi yang menghubungkan dengan Kampung Tanjung Bunut. Baiklah Auda sekalian, untuk pengetahuan Auda, di sini terdapat dua laluan. Laluan di sebelah kanan saya adalah laluan untuk menuju ke Wasai Bebuhon di Kampung Tanjung Bunut. Manakala di sebelah kiri saya adalah untuk menuju ke Wasai Balik Kinajong di Bukit Lugam. Dan kami akan merentasi Bukit Menanti. Untuk itu, mari kita teruskan misi kita. Kawasan di sini memang selalu digunakan untuk jungle trail. Dan ketika kami berada di sini, masih terdapat pancang yang digunakan sebagai checkpoint pendaki dan juga pelari. Kami meneruskan perjalanan kami hingga ke puncak Bukit Menanti. Ya, Auda sekalian, sekarang kami sudah sampai di Bukit Menanti. Untuk misi seterusnya, kami akan menuju ke Wasai Balik Kinajong. Untuk itu, mari kita teruskan. Pasal Bukit Menanti ni, dulu orang tua-tua bercerita, Bukit ini tempat orang kira bernanti-nantian, bertunggu-tungguan. Yang dia bawa ke bukit, habis berpadi tu, berkabun, biasanya ni berhimpun di Bukit ini namanya. Itu namanya
Bukit Menanti ni. Di sini ni juga tempat bukit ni tempat orang bertukar macam gulayan ke apa ke hobi ke. Lepas tu bahawa tak bisa mula. Tu yang saya tanya tu. Bukit Menanti. Lepas tu sebelum diorang ke Bukit Menanti ni, diorang ni sebelum memang balik mandi wasai mandian. Itu namanya di sebelah ni kadang-kadang ada wasai mandian. Lepas bisa mandi, lepas tu naik ke bukit menanti apa itu ni, bawa terbabaya mulai. Ada yang mulai ke Tanjung Bunut, ada yang mulai ke Mata-Mata. Itu saja tu Khalid. Mengikut cerita dulu, bukit ini adalah tempat orang kampung menunggu saudara atau rakan yang baru balik dari kebun ataupun yang baru balik selepas menukar hasil kebun dengan kampung sebelah. Dan kami juga ada terserempak dengan pendaki yang lain yang datang secara bertentangan dengan laluan kami. Begitu juga dengan beberapa orang penunggang basikal jenis MTB. Laluan bagi penunggang basikal jenis MTB juga ada dibuat di kawasan Bukit Silat hingga ke penghujung Bukit Sumsum. Laluan yang digunakan oleh pendaki dan penunggang basikal di kawasan ini agak sempit dan terletak di tebing dan apabila melihat ke bawah, keadaan cenuram bukit ini juga agak curam dan bahaya, terutama sekali di musim hujan. Kami meneruskan lagi perjalanan kami, di mana sepanjang perjalanan kami itu, kami menjumpai beberapa jenis flora dan fauna yang terdapat di sekitar Bukit Silat dan juga Bukit Lugam. Begitu juga dengan pohon kayu yang paling tinggi dan besar berusia puluhan tahun. Dan di sekitar Bukit Lugam ini banyak terdapat pokok sarumah yang mana kayu jenis pokok ini adalah spesies terbaik untuk dijadikan tiang rumah. Selain pokok sarumah, juga ditemui pokok lubah dan pokok nibung. Kedua jenis pokok ini memang mempunyai umbut yang sering dijadikan sayur dalam masakan tradisi kampung. Ya Auda sekalian, di sinilah terletaknya Wasai Marak Berapi. Dan untuk pengetahuan Auda, air yang ada di sini adalah aliran daripada Bukit Batu Sukubit. Dan para hikers yang datang kemari tidak akan melepaskan peluang untuk bermandi-manda di sini. Bukit Lugam ini terdapat beberapa buah air terjun atau wasai. Wasai Balik Kenajong dan Wasai Marak Berapi adalah wasai pertama yang kami kunjungi. Ketika kami sampai di kawasan wasai-wasai ini, ada ramai pengunjung yang berada di sini. Ada yang mandi-manda dan ada juga yang berehat melepaskan lelah mereka. Berapa lama sudah menceburi bidang hiking ini? Kami mencuburi bidang hiking ini selama dalam 3 tahun lah. Dalam 3 tahun sudah. Okay. Kalau saya dalam aktiviti mountain bike ini dari tahun 2017 sampai sekarang ini lah. Sampai sekarang ini lah, dalam 3 tahun lah. 3 tahun. Mungkin tahun ini? Sama lah dah. Sama. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa cabaran yang bisa kita hadapi semasa mendaki hiking sama kami? Cabarannya kadang licin, naik bukit yang tinggi. Okey. Cabarannya kalau MTB ini memerlukan stamina yang kuat kalau dari segi mendaki bukit itu. Skill dari segi pengandalian
handling mountain bike ini sendiri mempunyai skill tersendiri lah. Bukan macam biasa-biasa punya biskal lah. Bukan macam biasa-biasa. Kalau silap-silap boleh tergogol. Mungkin yang kemanisan dalam aktiviti mountain bike ni. Manisannya kita ni boleh Kebaikannya. mengenali ramai kawan sama tu kan. Yang kebaikan yang paling utama kesihatan lah. Betul. Kesihatan itu yang penting lah. Masa ni kita ni mengutamakan kesihatan kan yang dengan logo Kementerian Kesihatan nama warga sehat. Warga sehat, betul. Ya, Auda sekalian, di sinilah dia terletaknya Wasai Balik Kenajong. Dan untuk pengetahuan Auda, Wasai Balik Kenajong ini terletaknya bersebelahan dengan Wasai Marak Berapi. Berapa lama sudah habis kita menjadi jurupandu di Bucak Bukit Silat ni? Lebih kurang dalam 3 tahun lebih macam itulah jadi jurupandu. Mungkin kita boleh ceritakan bila startnya pembukaan Bukit Silat sama Bukit Lugama ni? Okey, sebenarnya dalam 2011 ni mula-mula diorang merantis. Jadi belum dibukakan tu 2011 itu belum lagi ya? Belum lagi. Jadi start 2015 baru start dibukakan. Pasalnya 2016 sini ada event cabaran bukit. Okey, cabaran bukit 2016 tu Dan kemudian 2017 ada event juga Di sini juga. Sini juga. Jadi start tu ramai. Jadi selepas satu sunyi je. Jadi kedai aku tak seorang lah. Macam apa yang aku buat, macam meluasi trek ke apakah. Macam tu. Ada orang minta bawa ke bawah juga sebab tu. Okey. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di kita di sini? Okey, pengalaman di sini adalah sedikit juga, tapi mostlynya banyak yang manis lah. Kayak macam grup ku bawa tu, hiking tu mestinya okey semua sekali. Fit lah. Fit. Ada je yang macam terkirim apa tu dapat diusahakan. Cedera sikit sajalah. Cedera sikit kami ni pintaskan lah. Ada jalan pintas ni kan. Dan lagi kalau macam trik sebelah malam, tu yang banyak mau dijaga ni. Kadang-kadang keselamatan diorang. Ada mau dijaga benar-benar. Mungkin ada beberapa tips untuk para hikers yang datang kemari. Okey, apa aja tips lah. Baik jual berbata aing kah ubat-ubatan. Kalau kemari tu dan lagi berbata tungkat. Ditakuti kadang-kadang mungkin di sini ni penjeluru juga. Kadang-kadang turun naik bah. Kadang-kadang ulang kepisan. Ya tadi disarankan membawa tungkat apa ubat-ubatan, minuman kah makanan. Sematilah. Kalau akan mandi apa aja lah. Bawa pakaian salinan kah apakah untuk kebaikan diorang je lah semua. Betul. Okey, sekarang kita sampai ke Wasai Buang Tegurok. Tuan. Kami meneruskan lagi penerokaan kami ke Wasai Buang Tengkorok. Belum ada cerita yang sahih mengenai nama Wasai ini. Walau bagaimanapun, di sini memang dilarang untuk mandi manda. Kemudian, kami mengunjungi Wasai Batangga atau Wasai Mandian. Di sini, Wasai ini memang selalu dijadikan tempat mandi manda para pengunjung setelah sekian lama berjalan meneroka di dalam hutan. Okey, sekarang tadi sampai ya ke Wasai pintu sebelah kiri, Wasai Mandian sebelah kanan. Biasanya selalunya orang mandi di sini. Dalam tu Tapi air sini memang kotor lah, air sini kotor. Di sebelah atas tapi di bawah tu. Okey. Sebenarnya flow daripada dia bertukar air tu. Sampai tu ada tadi Wasai Buang Tegurok. Semuanya sana. Alirannya saja ni. Mengalir. Wasai seterusnya yang kami kunjungi ialah Wasai Dinding. Tetapi Wasai ini sudah tidak mengalirkan airnya lagi kerana tanah susur yang telah menutup mata air yang mengalirkan airnya. Ya, udah sekalian, di sinilah terletaknya Wasai Berdinding. Mungkin Tuan boleh ceritakan cerita di sebalik Wasai Berdindingan ni, Tuan? Okey. Asal cerita Wasai Berdindingan ini belum beberapa tahun. Tapi sebelum ni, Wasai ni, okey, dia punya alirannya airnya kuat. Disebabkan tanah kena timbuk.
jadi air mata air hati tertutup. Jadi air itu mengalir kurang kan. Itulah. Jadi sebab itulah dinamakannya wasai berdinding. Keunikan pasir yang ada di Bukit Lugam ini adalah pasir tawar yang berkualiti tinggi. Sepanjang perjalanan kami menuju Wasai Titian Akar, kami terjumpa dengan beberapa sarang kelulut yang masih menghasilkan madu kelulutnya. Dan ini adalah Wasai Titian Akar atau Wasai Nudin, wasai terakhir yang setakat ini ditemui di Bukit Lugam. Wasai ini dipercayai mempunyai 2 jenis air. Bahagian atas mempunyai air yang beracun dan di bahagian bawah pula mempunyai air yang biasa. Wallahu a'lam. Belum ada siapa yang berani meminum air dari kawasan wasai ini. Wasai Titian Akar ni yang paling sadang ini. Pasal Titian Akar tu, ya wasai tu ada Titian Akar. Ya tangannya tu kadang-kadang wasai akar. Ya akar tu basah kan untuk melintas. Ya tangannya tu. Masa tempat bertitik. Masa ni kalau buatkan jembatan bahau, lain dalam ceritanya. Tunggu itu. Perjalanan balik, kami menuruni Bukit Bandera. Ini mempunyai pemandangan yang sangat indah, iaitu hamparan rumah-rumah yang ada di Kampung Katuk B dan sekitarnya. Walau cuaca agak panas ketika ini, namun semua ini tidak menjejaskan dan mematahkan semangat kami. Insya-Allah, jika ada kesempatan, kami akan kembali meneroka tempat-tempat yang ada di kawasan Bukit Lugam hingga ke Bukit Sumsum. Alhamdulillah, akhirnya selesailah sudah misi pendakian kami di puncak Bukit Silat dan juga menerokai beberapa wasai dan air terjun yang berada di Bukit Lugam. Untuk itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada juru pemandu kami iaitu Awang Bahrin bin Haji Kamis. Dan nampaknya kami sudah berada di penghujung rancangan. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.